Pada hari ini, saya ingin menerangkan sedikit sebanyak tentang biografi Ibnu Sina. Yang pertama ialah nama penuh beliau adalah Abu Ali Al-Husin Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Beliau berasal dari Afshanan, Bukhara, Turkistan. Beliau juga lahir pada 370 Hijrah bersamaan dengan 980 Masihi. Selain itu, beliau mati pada 428 Hijrah bersamaan 1037 Masihi di Hamazan. Manakala gelaran beliau adalah Ibnu Sina ataupun Avicenna. Yang kedua adalah pendidikan beliau. Yang pertama, beliau mula belajar Al-Quran sejak berumur 5 tahun lagi. Beliau juga menghafal Al-Quran ketika berusia 10 tahun serta mempelajari ilmu tasawuf dan falsafah daripada Ismail Az-Zahid. Selain itu, beliau juga mempelajari ilmu kedoktoran daripada Ibnu Yahya dan menguasainya ketika berumur 17 tahun. Manakala beliau belajar ilmu falsafah daripada Abu Abdullah An-Natili. Yang kelima, ilmu sains dan astronomi pula beliau belajar dari Al-Birun. Semasa beliau berusia 16 tahun, beliau menguasai ilmu perubatan dan muncul sebagai seorang pakar perubatan yang berjaya. Antara bidang kepakaran beliau adalah ilmu perubatan, astronomi, etika, logik, matematik, metafizik, falsafah, fizik, sains dan juga teologi. Seterusnya adalah 3 karya utama yang dihasilkan oleh Ibnu Sina. Yang pertama, Al-Qanun fi Tibb, yang mana ia juga merupakan peraturan perubatan. Kitab ini diterbitkan pada 1025 Masihi oleh Ibnu Sina. Kitab ini juga merupakan buku yang paling terkenal dengan ilmu kedoktorannya. Di dalam buku ini, Ibnu Sina menerangkan pelbagai jenis penyakit, penyebabnya, gejala dan juga cara-cara mengatasinya. Manakala yang kedua pula, Kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa ini diterbitkan pada 1027 Masihi. Secara ringkas, kitab ini menceritakan tentang huraian falsafah dengan segala aspeknya. Kitab ini juga terdiri dari 18 jilid yang berisikan huraian tentang falsafah yang merangkumi sebanyak 4 bahagian, iaitu fizik, matematik, ketuhanan dan juga logik. Bagi yang ketiga pula, Kitab An-Najat. Kitab ini merupakan ringkasan dari Kitab Asy-Syifa. Selain itu, kitab ini juga ditulis sendiri oleh Ibnu Sina untuk para pelajar yang ingin mempelajari ilmu hikmah. Manakala, buku ini juga membincangkan tentang pemikiran Ibnu Sina mengenai ilmu jiwa. Yang keempat adalah sumbangan Ibnu Sina. Sumbangan yang pertama adalah kitab Al-Qanun fi Tibb. Seperti yang diterangkan tadi, Al-Qanun fi Tibb ini merupakan sebuah buku yang paling terkenal dengan ilmu perubatannya. Yang kedua pula, Ibnu Sina juga dikenali sebagai bapa doktor perubatan kerana beliau telah berjaya menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen. Yang ketiga, semua karya dan cetusan idea Ibnu Sina, termasuk yang berbentuk risalah kecil, dimuat dan dikumpul dalam satu buku besar yang berjudul Essay di Bibliografi yang dihasilkan oleh Peter Domitian di Cairo. Yang keempat, Ibnu Sina juga merupakan individu yang terawal mengemukakan teori-teori anatomi dan fiziologi. Manakala yang kelima pula, Ibnu Sina juga mengembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung. Seterusnya yang kelima adalah sumbangan tokoh kepada masyarakat Malaysia. Yang pertama adalah mengenal pasti jenis penyakit. Daripada buku beliau, kita boleh mengkaji pelbagai jenis penyakit yang ada pada manusia serta cara mengubatinya. Manakala yang kedua, ilmu dan pemikiran. Kita juga boleh mengambil banyak ilmu yang ditinggalkan oleh Ibnu Sina seperti ilmu fizik dan juga matematik. Yang ketiga adalah mencipta teknologi perubatan. Seperti yang kita tahu, beliau mencipta benang khusus untuk menjahit luka pembedahan serta beliau juga mencipta pejagari. Akhir sekali, kesimpulannya,
Ibnu Sina telah memberi banyak sumbangan kepada manusia dari segi perubatan, serta beliau juga meninggalkan banyak ilmu-ilmu yang berguna seperti ilmu falsafah, matematik, astronomi, fizik dan banyak lagi. Oleh itu, kita hendaklah mencontohi sifat-sifat baik yang ditunjukkan oleh Ibnu Sina dalam kehidupannya. Sekian, terima kasih.